Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik Otok Arung, topik politik yang cukup kontroversi dan panas hari ini yang saya ingin bahaskan dan kongsikan adalah berkaitan dengan Tengku Razali Hamzah mencalonkan dirinya sendiri sebagai calon Perdana Menteri ke-9 mewakili Parti UMNO. Ini adalah satu topik dan isu politik yang wajib untuk kita bahaskan dan perdebatkan. Kerana semakin lama skrip politik Tengku Razali Hamzah dalam percaturan kuasa Malaysia dekat baru ini semakin lawak dan melucukan. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas tidak terkejut dengan pengumuman oleh Tengku Razali Hamzah, Ahli Parlimen Gua Musang daripada Parti UMNO, yang mencadangkan nama beliau sendiri untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-9 mewakili Parti UMNO dalam menghadapi PRU 15 nanti. Orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra Islam, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian, ramai yang tidak kenal Tengku Razali Hamzah. Dan berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia mentertawakan kenyataan politik Tengku Razali Hamzah bermula semalam dan hari ini. Dengan sangat overconfident, Tengku Razali Hamzah menjawab soalan wartawan daripada portal berita The Malaysian Insight serta portal-portal berita yang lain tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Tengku Razali Hamzah menyatakan dialah calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang paling layak untuk Parti UMNO. Saya sebagai generasi baru rasa lucu dalam hati. Sampai tahap begini generasi tua dalam Parti UMNO tamak kuasa, gila kuasa, mengejar jawatan Perdana Menteri di depan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya hairan bin pelik. Tengku Razali Hamzah tidak dicalonkan oleh Parti UMNO itu sendiri untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada persidangan Agung UMNO beberapa hari lalu. Saya pelik bin hairan. Nama Tengku Razali Hamzah ini juga tidak pernah dicalonkan oleh mana-mana rakyat Malaysia, generasi baru atau generasi lama, mahupun daripada mana-mana ahli Parlimen UMNO untuk beliau diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9 dalam Parti UMNO Melayu palsu itu. Sayang seribu kali sayang. Malu dan sangat-sangat memalukan. Kenyataan politik Tengku Razali Hamzah ini tidak mendapat sambutan daripada berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia. Malah Tengku Razali Hamzah ditertawakan dengan cukup sinis oleh semua pencatur-pencatur kuasa di negara ini. Kenapa Tengku Razali Hamzah mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk Parti UMNO walaupun nama beliau tidak disebut sebagai senarai utama?
yang akan menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Ini adalah sifat narsistik, sifat syok sendiri, sifat politik nyanyuk yang tidak berpijak di bumi yang nyata, tersasar daripada real political game dalam negara Malaysia. Inilah wajah sebenar Tengku Razali Hamzah endgame dalam percaturan kuasa Malaysia. Dari tahun 1976 sehingga tahun 2021 ini, cita-cita besar Tengku Razali Hamzah adalah mahu menjadi Perdana Menteri. Sial dan cukup sial. Lebih 30 tahun penantian Tengku Razali Hamzah, tidak ada satu orang pun yang mahu mengangkat Tengku Razali Hamzah sebagai Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya. Sial dan sangat sial. Dalam setiap siri percaturan kuasa politik dari tahun 1976 sehingga tahun 2021, Tengku Razali Hamzah seringkali tewas di tangan Tun Dr. Mahathir, dan hari ini dia terus tewas di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak bijak dalam percaturan kuasa politik daripada zaman mudanya sampailah zaman tua nyanyuknya. Ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk saya lontarkan di hadapan Tengku Razali Hamzah yang amat saya hormati. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Maka saya sebagai generasi baru akan terus menyampaikan kebenaran ini walaupun telinga Tengku Razali Hamzah berdarah dan bernanah kerana suara keramat rakyat bernama Jufazli Syekh Ahmad ini. Ramai orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, orang India, orang asli, orang Sabahan, orang Sarawakian tidak kenal siapakah Tengku Razali Hamzah. Kerana sememangnya Tengku Razali Hamzah tidak ada apa-apa sumbangan kepada pembangunan ekonomi politik negara Malaysia. Ia hanyalah indah kabar daripada rupa. Legasi politik yang ditinggalkan oleh Tengku Razali Hamzah adalah legasi politik yang sudah hancur sehingga hari ini. Tengku Razali Hamzah yang semakin tenggelam dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Dari tahun 1976 sehingga tahun 2021, Tengku Razali Hamzah gagal mengamati dan membaca real politik percaturan kuasa Malaysia. Pak Cik Makcik, sebab itu dia gagal menjadi Perdana Menteri. Siapakah Tengku Razali Hamzah? Sudah tentu Pak Cik Makcik Oto Arum mahu tahu kenapa orang ini sangat-sangat gila mahu menjadi Perdana Menteri di akhir kehidupannya. Sama seperti Anwar Ibrahim, sama seperti Zahid Hamidi, sama seperti Najib Razak dan Rosman Mansur. Nama penuh Tengku Razali Hamzah yang berhormat mulia Tengku Tan Sri Razali bin Tengku Muhammad Hamzah. Beliau merupakan bekas Menteri Keuangan Malaysia dari tahun 1976 sehingga tahun 1984. Antara Menteri Keuangan yang paling lama dalam sejarah Malaysia. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dari tahun 1984 sehingga tahun 1987 dalam Kabinet Kerajaan Tun Dr. Mahathir dan Barisan Nasional ketika itu.
Tengku Razali Hamzah pernah memegang jawatan sebagai pengerusi Bank Dunia dan IMF, Bank Pembangunan Asia ataupun dikenali sebagai Asian Development Bank, dan Pembangunan Islamic Bank. Wow. Wow. Tengku Razali Hamzah merupakan bekas pengerusi Bank Dunia dan IMF, Bank Pembangunan Asia serta Bank Pembangunan Islam. Okay, not bad. Beliau juga merupakan pengasas kepada Petronas, Syarikat Petroleum Nasional Berhad Malaysia. Dalam syarikat Petronas, Tengku Razali Hamzah pernah dilantik sebagai pengerusi, merangkap ketua pegawai eksekutif oleh Tun Abdul Razak beberapa puluh tahun lalu. Seperti yang saya katakan, Tengku Razali Hamzah merupakan ahli Parlimen UMNO di kawasan Parlimen Gua Musang, Kelantan. Apa khabar? Ore-ore Kelate dah maju ke kawasan Parlimen Gua Musang tu atau masih lagi mundur dan miskin? Tengku Razali Hamzah, apa kamu buat di kawasan Parlimen Gua Musang? Untuk orang Melayu, orang asli, orang Islam di sana. Tengku Razali Hamzah juga merupakan antara pimpinan utama Ketua UMNO Gua Musang, Kelantan. Tengku Razali Hamzah lahir pada 13 April 1937. Umur beliau hari ini antara 83 tahun sehingga 84 tahun. Panjang umur, alhamdulillah. Dan beliau pernah berperang secara besar-besaran dalam UMNO tahun 1988 menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk jawatan Presiden UMNO. Dari segi sejarah politik dalam negara Malaysia, Tengku Razali Hamzah tewas dan kalah secara mengejut di tangan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1988 untuk jawatan Presiden UMNO. Tengku Razali Hamzah merasakan dia lebih hebat daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tengku Razali Hamzah merasakan dirinya lebih power daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1988 lalu. Tengku Razali Hamzah overconfident dia boleh jadi Presiden UMNO melawan Tun Dr. Mahathir tahun 1988 yang lalu. Malang tak berbau pakcik makcik otok arung. Tengku Razali Hamzah tewas buat kali pertama dalam sejarah percaturan kuasa politik Malaysia di tangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, ingin menyatakan bahawa di situlah permulaan titik hitam kehancuran legasi politik Tengku Razali Hamzah. Wajah dan topeng politiknya secara terang-terangan hancur di tangan percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir tahun 1988 lalu. Setelah kalah, Tengku Razali Hamzah koyak mental. Dia tidak boleh terima kekalahannya di tangan Tun Dr. Mahathir dalam parti UMNO. Tengku Razali Hamzah mengisytiharkan keluar daripada parti UMNO dan menubuhkan Parti Semangat 46
bergabung dengan Parti PAS di Kelantan dan bergabung dengan beberapa parti politik di Sabah dan juga Sarawak. Selepas itu, pilihan raya umum diadakan selepas beberapa tahun. Penubuhan Parti Semangat 46. Akan tetapi Tun Dr. Mahathir menang lagi dalam pilihan raya umum tersebut dan Tengku Razali Hamzah kembali semula ke pangkuan Parti UMNO Malaysia. Tengku Razali Hamzah mencatur kuasa seperti ini adalah untuk menjadi Perdana Menteri. Sememangnya seorang ahli politik, seorang ahli parlimen yang terkinja-kinja, yang terhege-hege, yang desperate mahu menjadi Perdana Menteri dalam politik Malaysia, sememangnya tidak boleh jadi Perdana Menteri. Itulah punca utama kegagalan Tengku Razali Hamzah. Kesilapan Tengku Razali Hamzah ini diulang semula oleh Anwar Ibrahim, oleh Zahid Hamidi, oleh Najib Razak dan ahli-ahli parlimen UMNO yang lain. Inilah geng-geng Tengku Razali Hamzah. Semakin tua, semakin tolol bin bangang mencatur kuasa. Semakin tua, semakin nyanyuk, semakin hilang arah dan semakin sesat mengejar jawatan Perdana Menteri. Dan mereka ini, geng Kuli, geng Anwar, geng Zahid, Najib, Tok Mat, ditertawakan oleh orang-orang Melayu, orang Bumiputra, ditertawakan oleh orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian. Kerana pemikiran politik mereka ini terlalu sempit, hanya berlegar dalam parti UMNO semata-mata, sehingga lupa tentang kekuatan parti-parti politik yang lain yang sudah diiktiraf menjadi parti politik kingmaker baru untuk generasi baru tahun 2021. Antaranya Parti Bersatu. Baru setahun jagung sudah jadi parti kingmaker. Parti PAS lebih 60 tahun. Tidak pernah menjadi kerajaan di Putrajaya dengan sangat lama. Akan tetapi di bawah legasi politik Handi Awang dan PAS yang diwarisi oleh arwah Tok Guru Nik Aziz, progres Parti PAS walaupun mengambil masa yang lama berjaya menjadi kingmaker hari ini dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Parti-parti gabungan Kerajaan Sabah, parti-parti gabungan Kerajaan Sarawak, ini juga adalah parti kingmaker sejak penubuhan Kerajaan Persekutuan Malaysia 1963 sehingga tahun 2021. Setiap kali penjenamaan semula dalam politik Sabah, dalam politik Sarawak, parti-parti tempatan di Sabah dan Sarawak terus mengekalkan dominasi kelicikan politik mereka di negara ini. Malangnya Tengku Razali Hamzah yang terus mencalonkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri ke-9 Parti UMNO tidak disokong oleh Zahid Hamidi, tidak disokong oleh Najib Razak, tidak disokong oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On, tidak disokong oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tidak disokong oleh Khairi Jamaluddin, tidak disokong oleh akar umbi Parti UMNO. Tengku Razali Hamzah bersendirian dalam Parti UMNO. Tetapi dia berlagak seperti kingmaker dalam Parti UMNO. Dan dia juga berlagak bodoh sombong menjadi kingmaker dalam Perikatan Nasional. Sedangkan dia diibaratkan seperti semut kecil yang tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah analogi dalam percaturan real politik Malaysia.
Ini adalah kebenaran yang perlu diambil sebagai kritikan membina oleh Tengku Razali Hamzah. Saya tahu Tengku Razali Hamzah menonton video eksklusif dalam YouTube saya setiap hari. Zaman kamu sudah berakhir, Tengku Razali Hamzah. Sudah lama berakhir. Tahun 1988. Waktu itu saya belum lahir. Saya lahir ke tanah Malaysia ini 1 Oktober 1989. Sebelum saya lahir, kau sudah hancur di tangan Tun Dr. Mahathir dan rakyat Malaysia. Dan kau mahu buat comeback untuk membuktikan kau boleh jadi Perdana Menteri. Ini adalah satu percaturan politik yang semakin tersasar, yang sangat dibenci oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Zaman COVID-19 ini bukan zaman untuk mencalonkan diri sendiri sebagai Perdana Menteri, Tengku Razali Hamzah. Zaman COVID-19 dalam Malaysia ini bukan lagi tentang perdebatan jawatan Perdana Menteri. Siapa cakap dengan kau layak jadi Perdana Menteri? Siapa? Sumbangan kau ni lebih hebatkah daripada Tun Dr. Mahathir, daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Hari tu kes 1MDB Najib Razak Osman Mansur, kes 1MDB Parti UMNO, kau diam 1000 bahasa, Tengku Razali Hamzah. Hari ini kau mahu menyelamatkan kes 1MDB. Bosku Najib penyamun 1MDB, Rosmah penyangak 1MDB, dan Zahid Ponorogo penyangak duit orang Melayu. Ini sumbangan kau. Kau memecah belahkan kesatuan parti Kerajaan Melayu Bumiputera Islam dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kau adalah hidden hand dan watak utama yang cuba mengkucar-kacirkan politik Malaysia di musim darurat. Kau mahu menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional daripada pintu belakang. Hanya semata-mata untuk memastikan diri kau menjadi Perdana Menteri ke-9. Anwar Ibrahim pun tak dapat jadi Perdana Menteri ke-9. Kamu satu geng. Zahid Hamidi tak selamat sekalipun dia bekerjasama dengan kau, Tengku Razali Hamzah. Najib Razak pun nyawa-nyawa ikan sekalipun dia bekerjasama dengan kamu, Tengku Razali Hamzah, untuk menghancurkan dan menggulingkan Kerajaan Melayu Bumiputera Islam di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai kesimpulan, saya mengucapkan selamat maju jaya untuk Tengku Razali Hamzah melobi jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Chu Fazli Shah Ahmad dan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Ini 4 tol kau kena lepas. Kalau kau tak lepas, janganlah berangan nak jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia mahupun menjadi PM ke-10 dalam lubang kubur kau. Saya amat menghormati legasi politik Tengku Razali Hamzah. Tetapi contoh politik yang tidak bertamadun, yang tidak profesional, yang tidak matang ini, Tengku Razali Hamzah melabel Datuk Seri Hadi Awang dan ulama-ulama PAS sebagai pelacur politik. It is unacceptable. Saya juga pernah mengkritik Datuk Seri Hadi Awang dan PAS. Akan tetapi saya tidak pernah melabel Datuk Seri Hadi Awang dan ulama-ulama PAS sebagai pelacur politik. Wahai Tengku Razali Hamzah.
Tanpa Hadi Awang dan PAS dalam muafakat nasional yang sudah hancur terkubur hari ini, kau sememangnya tidak boleh jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Bersama Anwar, bersama Zahid Hamidi, bersama Najib Razak, bersama Rosmah Mansor, bersama Tok Mat. Kau tipu siapa, Tengku Razali Hamzah? Kau tipu diri kau sendiri, sebab itu kau gagal jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kau tipu orang-orang Melayu. Kau tidak buat kerja, kau tidak turun padang, kau tidak bantu rakyat di kawasan Parlimen Gua Musang di Kelantan. What is your job? Kenapa makan gaji buta? Kau hari-hari berpolitik di musim darurat ni? Rakyat miskin di kawasan Parlimen Gua Musang tu kau tengoklah. Kau bantu majukan, kau kan kaya raya. Trilion Betul tak, Kuli? Politik zaman sekarang tak sama dengan politik zaman dulu. Wahai Tengku Razali Hamzah yang amat saya muliakan, politik lapuk dek zaman yang kau bawa untuk generasi kami ini ditertawakan oleh orang muda, orang-orang tua di luar sana. You are delusion. You syok sendiri. You gila dan sakit mental serta nyanyuk dalam percaturan kuasa politik ini. Wake up. Your legacy is over. Zaman kau sudah berakhir. Pass the button. Akar pokok percaturan kuasa Malaysia pun kau tak faham. Pokok-pokok politik Malaysia pun kau tak kenal. Jangan kau rasa kau adalah pencatur kuasa dan watak utama untuk dapatkan jawatan Perdana Menteri. Kalau kau tak boleh kalahkan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau kau tak boleh kalahkan Zulkifli Syekh Ahmad, kau tak payahlah berangan nak jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Kuli. Mahu bergabung dengan DAP dan Pakatan Harapan. Kau tak nak bergabung dengan Bersatu, kau tak nak bergabung dengan PAS, kau tak nak bergabung dengan Parti Sabah, Parti Sarawak dalam Perikatan Nasional. Tapi dengan DAP, Pakatan Harapan, PKR, okey. Pergilah jadi kuli dalam DAP Komunis Cina itu. You ni Melayu. Duk terhege-hege dengan DAP Cina Komunis, kenapa, Kuli? Oh, lupa. Kau memang syok sendiri. Mahu melobi jawatan Perdana Menteri ke-9. Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Najib Razak, Syafiq Abdal. Macam mana kau nak atur ni? Ini orang-orang gila kuasa ni. Gila jawatan Perdana Menteri. Secara tuntasnya, saya cukup kasihan melihat gelagat politik Tengku Razali Hamzah. Yang mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia mewakili Parti UMNO. Jika cadangan ini diterima oleh Majlis Tertinggi UMNO, saya setuju, kerana UMNO pasti kalah dan pasti hancur PRU 15 akan datang jika Tengku Razali Hamzah diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9 Parti UMNO selepas ini. Najib Razak masuk penjara Sungai Buloh. Zahid Hamidi masuk penjara Sungai Buloh. Rosmah Mansor masuk penjara Sungai Buloh. So, ahli parlimen yang paling senior adalah Tengku Razali Hamzah. Seniority dalam diri Tengku Razali Hamzah ini sememangnya menyebabkan beliau semakin gila kuasa jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia.
Jawatan Perdana Menteri ke-8 pun kau tak dapat, Tengku Razali Hamzah, di Istana Negara Kuala Lumpur. Ini kan pula kau mahu dapatkan jawatan Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya selepas PRU 15 nanti. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak pilih kau. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bersama lebih 32 juta rakyat Malaysia tidak pilih kau, ahli-ahli UMNO pun tidak pilih kau jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, tidak pernah calonkan nama kau, kenapa kau sanggup jadi gila dalam politik akhir zaman ini? Untuk menjatuhkan maruah sendiri, untuk memalukan keturunan sendiri. Hanya semata-mata untuk menghuru-harakan politik Malaysia. Tidak mengapa. Kamu pasti panjang umur, Tengku Razali Hamzah. Saya yakin kamu akan hidup di dunia ini beratus-ratus tahun. Ya, kamu adalah pemimpin Melayu UMNO yang cukup bijaksana, yang cukup cerdik. Pernah menjadi Menteri Keuangan yang dianggap antara Menteri Keuangan yang paling lama dalam sejarah politik Malaysia. Kamu boleh calonkan diri kamu sehingga menjadi calon Perdana Menteri ke-20 sekalipun. Walaupun kamu tidak ada sumbangan yang besar kepada negara ini, kamu hanya sibuk berperang kuasa, merebut jawatan Perdana Menteri dan kalah beratus-ratus kali di tangan Tun Dr. Mahathir. Maka saya ingin menyatakan, teruskan berangan-angan untuk menjadi calon Perdana Menteri sampai kiamat, sama seperti dengan Anwar Ibrahim. So, Tengku Razali Hamzah, lubang kubur kirim salam. Dalam lubang kubur pun boleh jadi Perdana Menteri ke-9. Checkmate and game over. Kuli, bekas Menteri Keuangan negara Malaysia yang mempunyai banyak skandal rasuah, skandal merompak sepanjang menjadi Menteri Keuangan tahun 1976 sehingga tahun 1984 di negara Malaysia. Jumpa nantilah PRU 15, Kuli. Sampai sekarang kau gagal tumbangkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Semua formula politik kau tidak boleh pakai sebenarnya. Dari tahun 1988 sampai tahun 2021. Kalau ada yang percaya dengan kau tu, Najib Razak Zahid Hamidi yang tolol tidak lama lagi masuk penjara Sungai Buloh. Mereka berdua sajalah yang percayakan kau. Game is over, Kuli. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik Oto Aro. Terus menang dan terus menang suara keramat Melayu dan Bumiputra Islam dalam percaturan kuasa politik akhir zaman di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Kuli, kamu adalah pengkhianat Melayu dan Bumiputra Islam dalam negara Malaysia. Terima kasih.